wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Bersama saya adalah wanita yang saya gelar The Tapo Ladies of Kampung Tanam. Tapo dalam bahasa Melanau bermaksud terendah. Jadi hari ini adalah hari yang bersejarah bagi penduduk Kampung Tanam, khususnya bagi The Tapo Ladies of Kampung Tanam, kerana mereka telah siap membuat 183 buah terendah yang akan kita gunakan sebagai perhiasan dalaman dalam bangunan yang dipanggil Bazanita, Bazanita di Dalat sana. Jadi mereka telah membuat tapo ini sejak bulan Mac dan alhamdulillah dapat siap pada bulan Ogos sepenuhnya, pada bulan Ogos sepenuhnya. Dan masa PKP inilah mereka berfokus masa PKP berfokus untuk menyiapkan projek ini. Jadi alhamdulillah, tahniah dan syabas saya ucapkan. Projek ini adalah projek CSR oleh SEB. Dan bila Bazanita siap, bangunan Bazanita siap nanti, maka tapo ini yang terdiri daripada 3 saiz utama tadi akan digantung daripada ceilingnya, dan ini adalah hiasan dalaman. Dan kita akan juga irikan storyboard untuk mengisahkan, untuk menceritakan tentang projek ini. Projek membuat 183 buah terendah Melanau ini. Dan satu lagi ialah berkaitan dengan Bazanita, bangunan Bazanita itu sendiri. Kalau kita lihat dari segi anyamannya, memang sangat halus buatannya, dan ianya boleh bukan saja digunakan untuk hiasan dalaman, tetapi juga kita akan tampilkan ia sebagai cenderahati yang unik, khususnya cenderahati daripada kawasan Melanau ini. Bazanita Dalat adalah satu projek yang akan menempatkan 32 peniaga di situ. Mereka yang terdiri daripada wanita saja. Dan ianya, bangunan itu adalah manifestasi kegigihan semangat wanita Melanau dari dulu sehingga sekarang dalam usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Kalau dilihat daripada sejarahnya, dulu masa awal kemerdekaan, kita dapati bahawa adalah menjadi kebiasaan bagi ketua isi rumah, iaitu kaum lelaki, pergi ke tempat lain untuk mencari rezeki. Dan pada masa itu ramai yang pergi bekerja di timber camp, sebab pada masa itu satu daripada produk yang sangat berharga dari negeri Sarawak ialah kayu balak. Jadi mereka ini pergi merantau di mana ada camp balak, di situlah mereka akan bekerja, dan biasanya untuk tempoh yang lama. Dan yang ditinggal ialah iaitu duit yang dipanggil advance, ditinggal kepada suri rumah yang akan menjadi ketua isi rumah dalam masa ketiadaan si suami. Mereka itulah yang akan menjaga keluarga, mendidik anak. Dan kebiasaannya juga, apabila duit advance itu tidak mencukupi, yang ditinggal itu tidak mencukupi, maka wanita itu akan berusaha mencari berusaha untuk menambah pendapatan untuk isi keluarga, bagi menyara anak-anak dan keluarga yang ditinggal oleh suami yang bekerja di kamp pembalakan. Sama ada mereka ini berkebun, mereka menjadi nelayan sungai, ataupun mereka bekerja di kilang sawmill, kilang lemantap, ataupun membuat produk-produk seperti kuih salak, kuih yang berasaskan tepung sagu, tebaloi, sagu dan sebagainya. Dan sehingga hari ini saya melihat kerajinan wanita ini masih
masih diamalkan, iaitu kerajinan dan kegigihan untuk menambah pendapatan isi keluarga. Hari Minggu saya dapati bahawa pada pasar Minggu di Dalat ada wanita yang berniaga di situ, ya. Dan pada hari Sabtu ada yang berniaga di Pekan Sabtu Koyak. Hari lain mereka menghasilkan produk dari rumah untuk dijual kepada siapa yang memesannya. Sekarang ini boleh memesan menggunakan online. Jadi bangunan Bazanita adalah manifestasi kegigihan semangat wanita di kawasan ini dalam usaha menambah pendapatan dengan kudrat yang ada pada mereka dan juga dengan kemahiran yang ada pada mereka dan semangat kental untuk memastikan bahawa ada makanan atas meja untuk anak-anak dan untuk keluarga. Dan Kerendak ini adalah satu kraft tangan yang sangat unik kepada orang Melanau, dan saya dapat melihat bahawa ianya telah melalui proses transformasi. Satu, peringkat pertama dulu adalah kegunaannya adalah kegunaan praktikal, digunakan oleh wanita menggunakan yang hendak keluar daripada rumah menggunakan sampan, hendak pergi ke kebun, jadi melindung mereka daripada hujan dan panas. Ini kecil sikit tapi yang biasa itu besar, ya. Kemudian transformasi yang seterusnya ianya dia jadikan sebagai cenderahati, dan bila ianya dijadikan cenderahati dari segi saiznya sudah juga melalui transformasi, dari segi nyamannya juga, ya, sudah, dan warna juga telah melalui transformasi. Ini kali pertama saya melihat warna purple, ya. Warna biasa ialah yang ini, ya. Dan saya melihat bahawa ini transformasi ini dibantu oleh kreativiti orang muda, dan dari segi kemahiran daripada memang otai, ya, orang yang memang mahir dalam bidang ini. Jadi gabungan kreativiti orang muda, kemahiran wanita-wanita yang handal dalam bidang ini menghasilkan sesuatu yang boleh kita ketengahkan ke pasaran dunia sekarang ini. Kami juga merasa bangga kerana saya difahamkan Permaisuri Agong juga telah menempah satu untuk beliau sendiri. Okey. Kena dengan apa nama Kerendak ni sendiri. Jadi ada usaha untuk jadi komersialise dan decentralisekan untuk pusat pembuatan ni. Okey, memang inilah hasrat kita. Ini adalah ya, kita buat ini sebagai niche area, niche produk daripada kawasan Dalat ini, dan yang menghasilkannya adalah daripada kampung tanam. Memang perlu kita adakan satu ialah usaha untuk memastikan bahawa penghasilan ini adalah secara berterusan dan juga jumlahnya adalah besar, dapat mematuhi ataupun dapat memenuhi dari segi permintaannya, ya. Dan untuk itu kita perlu lebih ramai lagi artisan-artisannya. Yang ada sekarang ini di kampung ini ada 14, ya. Ini secara berkumpul. Ada juga yang membuat secara bersendirian di kampung-kampung lain untuk kegunaan sendiri. Tetapi untuk di sini, sebab kita sudah dapat 14 artisannya sebagai permulaan, dan mereka ini nanti kita boleh adakan khusus bagi membolehkan orang muda terutama sekali, ya, untuk menguasai kemahiran, dan dengan itu bila lebih ramai lagi yang sudah tahu cara membuat Kerendak ini, lebih banyak hasilnya, dan dengan itu boleh dihasilkan, ya, secara online. Fidelis ada website, sudah mewujudkan website, dan kita akan dengan adanya website tersebut dan juga pemasaran melalui online dengan bantuan orang muda yang akan membantu, ya, memasarkan kepada luar daripada kampung dan juga daripada Sarawak ini. Ini dekat sebut pasal Bazanita tadi, mungkin pusat pengumpulan Kerendak ni ke apa? Ada. Di Bazanita itu ada 32 lot, dan satu lot memang kita akan sediakan khas untuk the Kerendak ladies
The Tapo Ladies of Kampung Tanam. Jadi disitulah nanti kita apa yang kita akan buat selain daripada storyline tadi ya, storyboard, board apa kan nama? Storyboard ya. Jadi mereka ada diberi satu lot di situ, dan sekiranya ada pelancong sama ada tempatan ataupun dari luar, jadi demonstrasi akan diadakan ya, secara maknanya mereka akan tunjuk cara bagaimana yang ini dihasilkan. Maknanya Trenda akan jadi the main product or handicraft product. Ini adalah yang yang telah kita pernah kenal pasti dari segi keboleh pasarannya, dari segi nilai tradisionalnya ya. Ini telah memenuhi kriteria yang kita tetapkan. Ianya menjadi ikonik ya. Dan yang lain adalah dari segi makanan, misalnya sagu, kuih Cina kampung seberang sedap, kuih jahla paling sedap, terbaloi kampung misalnya mi udang, mi uyak paling sedap. Ini adalah makanan. Tetapi dari segi handicraftnya adalah yang ini. Dia ada handicraft, ada yang lain. Yang lain ada macam yang pelah tadi ya, pelah tadi ada ya. Tapi nampaknya permintaan yang untuk yang ini yang lebih tinggi ya. Jadi dengan itu, oleh kerana ada permintaan yang lebih tinggi terhadap produk ini, maka kita fokus yang ini. Sebab kita perlu menyiap sedia diri kita supaya dari segi pengeluarannya dapat memenuhi permintaan. Dan kualitinya perlu dijaga, dan mesti ada quality control. Penceritaannya tadi juga akan menambah nilai kepada produk ini. Apa yang dimaksudkan dengan ini ya, iaitu dayung tadi ya, berapa, dan ini akan menentukan juga kualitinya, dan setiap tingkat ini ada maksudnya juga. Jadi sekarang ini apa yang hendak kita buat ialah bukan saja untuk memasarkannya Trenda sebagai produk orang Belanau, dan untuk kampung ini dihasilkan oleh The Tapo Ladies of Kampung Tanam, tetapi kita hendak tambah nilai kepada Trenda ini dengan penceritaannya dari segi kegunaannya pada masa dahulu dan sekarang transformasinya sebagai satu produk, iaitu produk komersial. Dr. Sri, dari segi bahannya, apa bahan yang mana ada Pak Bulu rotan, bulu bulu, daun palma, daun biru. Bukan rupiah. Kalau bahasa mana panggil daun palma, daun biru. Aja daun biru kan. Baik bawaan. Susah kenaan. Coba ini susah. Belai lah. Melek membukit. Itu bukit. Bukit Singana. Okey. So bulu, rotan dan daun palma. Dalam bahasa Melanau daun biru. Biru. B-I-R-U-K. Biru kan? Biru. Okey, daun biru. Berarti dari segi pengeluaran ada kekangan ini karena dia mengharapkan daun yang dari bukit. Nah, mungkin ada caranya, mungkin boleh coba yang lokal, macam balau kah, daun balau kah? Boleh pernah dicoba? Belum pernah lagi? Dia kena. Sebab dan kelembutannya yang berbeza. Daun tahan lasak, waterproof. Even kalau mecat punya dah bermasak. Mesin ya? Mesin. Di tangan. Ini semua tangan, handmade. That's why kalau orang persoalkan tentang harganya, sebenarnya ya, ini tidak dibuat menggunakan mesin, ia dibuat hasil kerajinan tangan. Sesuatu yang dihasilkan dengan tangan itu adalah sesuatu yang unik, dan it's custom made, dan harganya itulah lebih tinggi. Dan masa yang diambil untuk membuat setiap satu ini 6 hari.
yang laju. Dan kita dan masa PKP baik hikmah lah, bila ada kena mapun kebun, dia kena pun keluar ya, jadi masa hikmah. masa PKP ada hikmahnya sebab mereka dapat membuat ada satu aktiviti yang mereka dapat lakukan, iaitu membuat terendak ini. Dan dengan disebabkan PKP juga, mereka dapat siap dalam masa yang iaitu daripada bulan 3 sampai bulan Ogos. Kalau tidak, rasanya tidak dapat siap, tidak dapat siap. 183 saiz yang berbeza, sebab kita akan gantung yang paling kecil di atas, kemudian sederhana tengah, dan yang paling besar di bawah. Dan ada kemudian di bawahnya kita akan gantung lampu. Ini ada konsep yang kita rancang untuk Berzanita, sebab untuk Oyak Walk hari itu kita gantung payung. Dan sekarang di Oyak Walk kita akan pasang bumbung, dan kita akan dalam proses sekarang ini dibumbungkan, kemudian kita akan gantung payung yang berwarna-warni, dan lepas itu tanglong sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi untuk dalat kita akan gunakan yang ini sebagai hiasan, ya, sebagai hiasan. Jadi konsepnya berbeza untuk Oyak dan dalat. Ada satu yang kita buat yang paling besar tadi sebagai chandelier di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Dan kita mahu ianya Berzanita itu bukan saja tempat untuk membeli ya, berbagai produk tempatan, tetapi juga untuk membeli iaitu kraft tangan, hasil daripada kerajinan tangan wanita Melanau di sini. Ada perbezaan antara desain untuk produk kaum Melanau di dalam ini ataupun dengan produk lain daripada teknologi? Memang ada perbezaan, ya. Banyak perbezaan. Kalau kita lihat untuk igan, igan ada juga menghasilkan tenda, igan juga kampung Melanau. Tapi kita lihat dari segi anyamannya berbeza, saiznya juga berbeza. Yang di sini memang ianya bermula daripada kegunaan untuk melindung daripada hujan dan panas, ya, jadi besar. Sekarang ini barulah kita lihat ianya dari segi saiznya kecil, boleh dikecilkan, dan juga kalau untuk eksklusif, ya, cenderahati yang eksklusif, jadi dari segi anyamannya juga berbeza, saiznya berbeza, warnanya juga berbeza. Igan dari segi saiznya memang kecil, memang untuk cenderahati, ya, tidak pada penggunaan harian. Dan juga igan menggunakan manik-manik. Di sini tidak menggunakan manik, dia hanya menggunakan anyaman sahaja, buluh, ya. Dan anyamannya halus sekali. Ada tempat lain kita boleh tahu, oh yang ini bukan dari dalat, sebab dari segi patternnya dan juga dari segi kehalusan anyamannya. Jadi komersial tadi, Ya. Jadi selain daripada online company, mungkin ada nak bawa pergi ke pusat apa nama kraft tangan, misalnya di Conley IL. Ada tak? Sebab sekarang ini ianya sudah dimuat turun, ada menggunakan website, ya. Jadi kita merasakan bahawa ianya memang dari segi pemasarannya adalah sangat luas sekarang. Kita belum dihubungi oleh pihak kraft tangan, tapi saya tahu kraft tangan Kuching memang ada tenda, ya. Cuma ianya tidak dibuat secara besar-besaran seperti apa yang dibuat di sini. Sebagai orang muda, kita tengok semua warna merah, kan? Tiba-tiba satu warna purple. Mungkin ada cadangan nak buat projek bermacam-macam color untuk pasaran dunia. Target Semua purple ni atas permintaan perseorangan, jadi why not, boleh cuba, kan? Untuk mencuba ada warna gold dan hitam, warna biru pun sudah ada, dan yang gold dan hitam tu maybe akan lebih keluar lagi lah. Ya, nampak eksklusif. Ya. So yang warna gold tu target dia untuk siapa? Target dia
yang untuk cedera hati, untuk yang majlis yang besar-besar macam tu? Saya lihat ada pesanan yang sudah dibuat untuk majlis, misalnya penghargaan sebagai cedera hati, dan yang biasa diberi ialah yang gold ya. Nampaknya permintaan untuk yang itu lebih tinggi ya. Yang ini ialah tradisionalnya. Tapi kita dapati sekarang ini bila ada warna emas ya, dan juga warna lain daripada warna biasa ini, nampak gayanya ada permintaan ya, orang-orang tertentu untuk warna tersebut. Jadi yang dibuat ialah mengikut cita rasa yang orang yang menempah. Kalau dia nak warna purple, jadi purple lah. Dia order purple. Customer is the king. Yes.